Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 14 Mei 2023 kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, kisah-kisah fiqh yang terpilih. Al-Hikayatul Rabi'atu wa Sittun Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-164. Hikayat yang ke-164 iaitulah hukum berbohong kerana kemaslahatan ummah, kepentingan Islam ataupun kepentingan kekeluargaan dan seumpamanya, apa yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Kita ambil satu riwayat hikayat, dia Nassul Hikayah an Humaid bin Abdurrahman bin Auf rahimahullahu ta'ala wa radi an abi anna ummahu Umma Kulthum binta Uqbah akhbarathu. Humaid, anak kepada Abdurrahman bin Auf, menceritakan bahawa ibu dia, mak dia, nama Ummu Kulthum. Mak dia nama Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayt, menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira." Bukanlah satu pembohongan orang yang bercakap untuk mendamaikan di antara manusia. Fayanmi khairan ayyuballigh, dia boleh dengan cakapan itu menyampaikan kepada kebaikan ataupun mengeluarkan kata-kata yang baik. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tambahan dalam Abi Daud wa Tirmizi, min hadis Asma binti Yazid, dia kata apa? Dia kata waqalat lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalathin. Jadi kata di Ummu Kulthum, dia kata, aku tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran untuk bercakap bohong ni dari cakapan manusia ni, kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama, fil harbi, dalam peperangan dengan orang kafir boleh kita cakap bohong. Yang kedua, wal islah bainan nas, ketika nak mendamaikan di antara dua kumpulan manusia. Yang ketiga, wa hadithir rajuli mar'atahu wa hadithil mar'ati zawjaha. Maknanya dalam cakapan seorang suami dengan isteri dia, ataupun isteri bila bercakap dengan suami, makanya ini hadis ini dalam Musnad Ahmad dan dalam riwayat Abi Daud Tirmizi ada tambahan yuhaddisur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Ada tambah liyurdiyaha. Maknanya suami cakap dengan isteri nak mencari keredaan dia supaya dia tak marah, supaya dia tak mengamuk, supaya dia tidak lari atau seumpamanya. Maka kata Syekh, hadis ini rawahu Ahmad wal lafzulahu, secara panjangnya, dan dilalatu al-hikayah, apa dia hikayat ini menceritakan kepada kita tentang apa? Jawazul kadzib, boleh suami ataupun isteri bercakap bohong untuk kemaslahatan keluarga. Jadi bukan bohong menipu lah, tapi ada cakapan-cakapan yang kita akan tengok nanti insya-Allah.
Maka para jemaah sekalian, tajuk kita sini fokus kepada percakapan suami dan isteri untuk mendamaikan keluarga. Namun di sana dalam hadis tadi ada 3, iaitulah mendamaikan di antara manusia secara umumnya dan juga dalam peperangan. Jadi dalam peperangan, hadis dalam peperangan jangan salah guna. Jangan salah guna. Ini dalam peperangan di antara Islam dengan kafir. Islam dengan orang kafir. Maka untuk maslahah kita nak jatuhkan mereka, boleh kita bercakap bohong. Tapi hadis ni tidak boleh digunakan untuk pilihan raya. Ni ada setengah orang yang digunakan hadis, boleh. Al-harbu khid'ah, peperangan itu satu penipuan. Jadi pilihan raya boleh tipu. Tak. Pilihan raya janji. Ingat baik-baik ahli-ahli politik. Pilihan raya janji. Apa yang kau janji dengan rakyat? Kalau kami benang hari ni, besok sekian-sekian tak buat, maka kamu pembohong. Kamu dianggap sebagai kazab, sebagai pembohong. Rakyat boleh kenal muka-muka pembohong bila kita tengok janji-janji mereka dalam ceramah dia, dalam manifesto dia, dalam apa yang dia cakap, maka itu dipanggil janji bohong. Jadi ingat, hadis ini tidak digunakan dalam pilihan raya, tapi digunakan dalam peperangan dengan orang kafir untuk kemenangan Islam. Baik, baik para jemaah sekalian. Jangan cuba kaitkan ceramah kita dengan parti-parti tertentu. Kita bercakap di atas dasar Islam, di atas dasar bohong, suatu kejahatan, suatu jenayah dalam Islam. Tak kira siapa. Siapa dia berbohong, dialah orang itu. Jadi tuan-tuan kenal sendirilah, siapa-siapa kaki bohong, kaki kelentong, jangan diberi sokongan. Mari kita kenal kepada minal mawdu'atil lati tusar. 10 isu yang dibincangkan. Yang pertama kita nak kenal rawi al-qisah Humaid bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri. Ayah dia Abdurrahman bin Auf as-sahabi al-jalil, salah seorang daripada yang dijamin syurga. Bukannya main-main. Ibu dia Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid, sahabiyatun, seorang sahabat, muhajiratun, berhijrah Mekah ke Madinah, mubayi'ah, yang mengikat setia dengan Nabi, seorang yang sangat mulia. Wa khaluhu, pak saudara dia siapa? Pak saudara dia Uthman bin Affan. Wa huwa akhuha li ummi. Uthman dengan mak dia ni, Ummu Kulsum ni, dua beradik sebelah ibu. Wulida fi khilafati Umar. Humaid dilahirkan pada khilafah, pada zaman pemerintahan Umar. Dia telah meriwayat hadis daripada ayah dia Abdurrahman bin Auf, daripada mak dia Ummu Kulsum, daripada pak cik dia Uthman dan Sa'id bin Zaid, Abi Hurairah, Ibni Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amri, Nu'man bin Bashir, Muawiyah, Ummu Salamah dan lain-lain. Diriwayat daripada dia pula anak saudara dia Sa'ad bin Ibrahim, anak dia Abdurrahman bin Humaid. Tengok orang Arab ni suka ambil nama. Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Mungkin ada lagi nama dia. Salah seorang anak dia nama Auf bin Abdurrahman bin bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Kita pun elok juga kalau kita boleh ambil nama atuk yang sudah tidak ada, dia beri pada nama cucu. Tapi kalau atuk masih ada lagi, beri cucu, tukar pula nama atuk ayah dengan cucu. Maka di antara rawi daripada dia Ibnu Abi Mulaikah, Az-Zuhri, Qatadah, Safwan bin Sulaim dan lain-lain. Riwayatu an Abi Bakrin wa an Umar wa an Ali mursalah. Maknanya tak sambung, kena diambil jalan tengah orang lain. Dia meninggal pada tahun 95 Hijrah, umur dia 73 tahun. Humaid ni faqihan, seorang ulama fiqh, syarifan yang mulia, nabilan, orang bijak, thiqatun, seorang yang kuat dia punya hafalan. Adapun ibu dia Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid al-Amawiyah, mak dia Arwa bintu Quraiz al-Abshamiyah, iaitulah mak dia tu walidatu Uthman bin Affan. Mak dia mak pada Uthman. Dia dua beradik tu kan. Maka Ummu Kulsum mak daripada Sayyidina Uthman, si ibu. Arwa itu siapa dia? Bintu ammatin Nabi, anak kepada mak saudara Nabi Al-Bayda binti Abdul Muttalib. Dekat tu belega dia punya keturunan tu. Ummu Kulsum masuk Islam di Mekah
Tapi dia tak sempat berhijrah sehinggalah sampai pada tahun yang ke-7. Selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada Zulqaidah tahun yang ke-6. Maka bila tahun yang 7 dia nak berjalan ke Madinah, hijrah secara rahsia, berjalan kaki. Dialah Quraisyiyah yang pertama berhijrah pada jalan Allah. Masa tu dia tak ada suami di Mekah. Fa sahibaha fi tariq rajulun min Khuza'ah. Seorang laki-laki daripada Khuza'ah yang bersimpati berjalan dengan dia sampai ke Madinah. Bukan suami dia, tapi orang ni kalau nak biar perempuan seorang berjalan, bahaya tengah padang pasir, bukan zaman sekarang. Naik kereta ramai-ramai ni seorang-seorang. Maka dia pergi. Bila dia sampai Madinah, adik-beradik dia Umarah bin Uqbah dan Walid bin Uqbah sampai di Madinah pada hari kedua Ummu Kalsum sampai di Madinah. Tuan-tuan kena ingat, dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW telah pun tanda tangan perjanjian dengan Quraisy bahawa mana-mana orang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, Nabi kena hantar balik ke Mekah. Orang Madinah lari ke Mekah, tak payah hantar balik. Sudah. Jadi dua orang ni datang, jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ya Muhammadu, mana janji kita dulu?" Nabi kata, "Betul lah, janji dulu laki-laki, ini perempuan." Jadi perempuan, kalau aku serah balik kamu, nanti dia dimurtadkan, nanti dia macam-macam, dia punya masalah payah. Jadi Allah Ta'ala turun ayat Quran, tanda ni pelajar, surah Al-Mumtahanah, ayat 10, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin. Wahai orang beriman, sekiranya datang seorang perempuan yang mukminah berhijrah dari Mekah ke Madinah, famtahinuhun, kamu uji mereka. Dia berhijrah kerana apa? Kerana Allah, kerana nak cari suami, kerana nak cari projek dan sebagainya. Wallahu a'lamu biiman. Allah Taala tahu iman mereka dalam hati. Tapi setelah kamu siasat, setelah kamu tes keimanan mereka, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunal kufar, kalau kamu tahu dia beriman, jangan hantar balik. Jadi Allah Taala yang batalkan perjanjian dengan Quraisy tadi, macam satu klaus barulah, yang itu laki-laki, yang ini perempuan. Perempuan ni tak masuk. Maka Nabi SAW telah baca kepada Quraisy dan menyatakan bahawa ini perempuan kita tak akan hantar balik sebab dia tak masuk dalam perjanjian. Maka mari mana-mana perempuan lepas pada ni semuanya akan diuji, akan ditanya tentang keimanan mereka. Ma akhrajakunna, mau keluar kenapa? Jadi kalau dia kata keluarkan hubbullahi wa rasuluh wal Islam, la hubbu zaujin wala mal, bukan kerana harta, bukan kerana nak cari suami, maka kita tak akan hantar balik. Alhamdulillah, Nabi kita aqarrat Ummu Kalsum bizalik, maka Ummu Kalsum telah mengakui dia datang kerana Allah SWT, berjalan seorang diri pun sanggup, merintangi pada waktu yang begitu berbahaya. Maka dia datang dan dia pun tinggallah di Madinah bersama dengan adik-adik dia, tidak dihantar balik ke Mekah. Kemudian dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah hatta qutila fi ma'rakati Mu'tah. Zaid syahid di Mu'tah. Thumma tazawwajaha Az-Zubair ibn al-Awwam, dia dapat melahirkan untuk Zubair nama Zainab. Thumma talaqaha, kemudian diceraikan. Fatazawwajaha Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman pun ambil. Ini kisah dia ni, kisah Ummu Kalsum ni. Fawaladat lahu Ibrahim wa Humaid. Jadi dia boleh dua orang anak, Ibrahim dengan Humaid, riwayat cerita ni. Pernah satu hari Umar tanya dia, pernah tak Ummu Kalsum, Nabi pernah cadangkan supaya kamu kahwin dengan Abdurrahman bin Auf? Dia kata ya. Dia ada dengar macam tu, mana Nabi minta dia. Kemudian dia mati, Abdurrahman bin Auf mati, tinggal dua orang anak. Fatazawwajaha Amr bin Al-As, kemudian dia duduk bersama Amr beberapa bulan, kemudian dia pula mati. Pada waktu itu, pada pemerintahan Sayyidina Ali
bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rawat asyratu ahadis, jadi beberapa hadis yang dia riwayat daripada dia juga Humaid bin Ibrahim dan lain-lain lagi. Baik, isu yang ketiga, Tuan Syekh kita ni bawa satu cerita, hikayat Ibnu Abi Uzrah Ad-Du'ali. Ibnu Abi Uzrah Ad-Du'ali ni hikayat dia ni, hikayat perkahwinan dia ni dengan Ibnu Abi Uzrah ni Ad-Du'ali ni suka bila kahwin dia ceraikan isteri dia tu dan dia minta khuluk, tebus talak maknanya. Tapi oleh kerana Tuan Syekh sendiri, Tuan pengarah kitab ni kata sebenarnya cerita ni Imam Ghazali kata ruwiya mana diriwayatkan. Maknanya sandaran dia tidak kuat lah. Sandaran kita tidak kuat. Maka kita pun rasa tak payah ambil lah cerita ni. Cukup dah dengan cerita yang Nabi kita sebut di awal tadi. Alhamdulillah. Baik. Kita tengok di sini bahawa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mungkin kita akan terkejut tengok tadi. Kenapa tengok Ummu Kalsum lepas kahwin seorang. Biasanya zaman sahabat ni zaman jihad. Bila dia kahwin, suami dia mati syahid, tinggal dia terkotak-kantik. Dia dah lah orang hijrah, keluarga dia kafir sebahagiannya masih di Mekah. Dia ni tak ada siapa di Madinah. Ataupun dah ada anak kecil-kecil, anak yatim. Jadi sahabat lain tolong ambil, kahwin. Jadi pada masa itu taklah jadi masalah orang kahwin ta'adud ataupun poligami. Pada masa itu tidak menimbulkan masalah. Tidak sebagaimana zaman kita hari ini, masalah bagi setengah orang. Baik. Maka ini dia panggil, apa yang disebut dalam cerita kita ini, iaitulah kisah yang diriwayatkan bahawa dibenarkan untuk bercakap bohong. Dengarlah hadis katanya, laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas. Bukanlah dinamakan orang yang bohong orang yang mendamaikan di antara manusia. Bukan berbohong di antara orang yang mendamaikan antara manusia. Sebab perkahwinan ini, tengok. Dia kata apa? Kata di Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata-kata dia sangat masyhur. Umar kata, dia tanya, perkahwin, setiap orang tanya, orang nak kahwin, dia akan tanya, kenapa kamu nak kahwin? Fa inna aqallal buyuti alladhi yubna 'alal hubbi. Dia kata tak banyaklah rumah-rumah yang dibina semata-mata kerana cinta kepada benda itu saja. Tapi para sahabat ni ya ta'asyaruna bil Islam wal ahsab. Maknanya orang-orang yang kahwin zaman sahabat Nabi ni, dia lebih kepada nak menjaga keislaman dan nak juga menjaga dari sudut keturunan tu. Artinya, tanda kata-kata Umar ni, inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hubb walakin an-nas yata'asharuna bi Islam wal ahsab. Maksud dianya mafhumul hubb, mafhum rasa cinta, hub, iaitulah adamul wuduhir ru'yah. Maknanya kalau kata cinta, perasaan semata-mata. Cinta, sehingga orang kata cinta itu buta, cinta itu buka. Tak ada apa. Lah, Islam lebih kepada, kita nak kahwin ni lebih kepada perkahwinan kita biarlah di atas dasar agama. Yang lain-lain itu pelengkap kepada perbincangan. Ni satu risalah yang saya tulis, tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Kebahagiaan yang terabai, kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Orang mempelai suka, tapi banyak kewajipan yang kita buat tertinggal, tersalah. Jadi kita kena ingatlah para jemaah sekalian, jangan duduk mudah-mudah dalam perkahwinan. Dia ada SOP dia, ada perkara yang perlu kita hayati dan kita pelajari, insya-Allah. Maka jadi kalau kita kata cinta semata-mata, nanti dia jemu, hilang cinta. Jadi sebab itulah kata di Dhabi bin Haris, dia kata
likulli jadidin lazzatun ghaira annani ra'aitu jadidal mauti ghaira lazizin. Maknanya setiap benda baru tu suka. Setiap baru tu laziz, suka. Tapi hak baru, hak kita baru jumpa hak tak sukanya, mati. Misal. Maka jadi kalaulah perkahwinan tu dibina atas cinta semata-mata tanpa maklumat yang lain, mungkin dia tak kekal. Cinta ni boleh berubah. Hari ni kita cinta, esok jumpa orang lain comel lagi. Tak jadi ya. Jadi kalau kita tengok perkahwinan itu dia panggil package. Kita tengok pada keturunan, kita tengok kepada rupa, kita tengok kepada yang besar sekalinya, tengok pada agama, itu yang besar. Jadi para jemaah sekalian, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memberi banyak didikan kepada rakyat dia, kepada masyarakat dalam perkahwinan dan juga dalam perkara-perkara yang ada ini. Hadis Ummu Kulsum yang kita duk cerita ni, iaitulah membenarkan percakapan yang bohong tapi untuk maslahah. Untuk maslahah. Contohnya dia kata nanti ada contoh di depan kita insya-Allah. Jadi dari masalah al-kadzib, pembohongan itu satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innas sidqa yahdi ilal bir. Orang yang bercakap benar dia bawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa dia ke syurga. Seorang laki-laki yang sentiasa bercakap benar sehingga ditulis di sisi Allah Taala siddiqan, orang yang benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Tapi pembohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu bawa pada neraka. Seorang yang sentiasa bercakap bohong sehingga dia ditulis, dicop di sisi Allah Taala kadzab, sebagai pembohong. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini yang kita bimbang hari ini, apabila satu fenomena bercakap bohong dalam masyarakat telah dinormalisasikan. Hari ini bercakap bohong, esok sengih-sengih suka. Tak ada rasa malu. Tak ada rasa malu pada Allah, tak malu pada rakyat, pada rakyat masyarakat. Kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya. Nanti masyarakat kita ni, anak-anak kita membesar dalam suasana orang tua bercakap bohong, maka mereka pun tumpang sama berbohong. Kita kata inilah perbuatan yang berbahaya para jemaah sekalian. Maka di sana dalam hadis Ummu Kulsum menyatakan bahawa ada 3 perkara yang dibenarkan. 3 perkara dibenarkan berbohong kerana maslahah, Perkara yang pertama, al-harb, iaitulah dalam peperangan. Nabi pernah sebut al-harbu khud'ah. Peperangan itu satu teknik penipuan, macam mana kita nak kalahkan musuh. Cuma saya sebut di sini, ini dalam peperangan dengan musuh yang menentang Islam. Bukan peperangan dalam pilihan raya yang masing-masing nak mengemukakan apa cadangan, apa manifesto, apa yang kita nak kemuka kepada rakyat. Itu tak boleh menipu. Kalau menipu ni memang dia kazab, seorang yang pembohong, yang tuan tu boleh kenal pembohong-pembohong dalam negara ni apabila orang tu bercakap menipu. Tengok sebelum dia menang dan selepas dia menang apa dia buat, maka itu dia panggil kazaban, pembohong. Jangan guna hadis ni, hadis peperangan yang kafir, untuk digunakan untuk menormalisasikan pembohongan dalam masyarakat. Ini kita akan bantah sekerah-kerahnya, bukan itu sebab boleh berlaku pembohongan. Yang kedua, yang dibenarkan pembohongan itu al-islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara manusia. Jadi nak mendamai antara manusia, contohnya 2 orang ni kelahi, mamak dengan doloh kelahi, kita orang tengah. Boleh kita kat mamak, mak, Allah Akbar, semalam aku minum air dengan doloh kata sukanya lah zaman kita bertiga minum air sama-sama dulu. Boleh bila lah agak-agaknya nak boleh kita minum bertiga bersama. Mesti mamak kata, betul ke? Oh lah, dia duk sebut 4 kali namamu. Kita esok kita pergi dengan doloh minum air. Oh lah, semalam aku cakap dengan mamak duk ingat benar kamu ni. Lama kita sama-sama minum sekali dulu, rasa happy, rasa bahagia, rasa tenang. Jadi akhir sekali, betul ke? Betul. Padahal tak ada pun. Nah, jadi itu dia panggil bohong. Tapi masalah nak damaikan 2 orang. Maka okeylah kalau dia betul-betul dia nak damai dah.
Yang ni pembentuk damai. Lusa kita jumpa di kopi mana, kedai kopi mana-mana. Tak apalah. Kita jumpa 3, aku belanja. Tak. Menyatakan sokongan kita yang baik. Jadi kita kata alhamdulillah. Ini yang dibenarkan. Jadi bohong dalam perjanjian, tipu rakyat lah. Bohong dalam peperangan, bohong untuk mendamaikan di antara dua manusia yang berkelahi, itu dibenarkan. Yang ketiga, bohong di antara baik. Tadi dia kata bohong ada yang sunat. Ni ada kita masyarakat kita dia panggil bohong sunat. Bohong sunat. Bohong wajib pun ada. Bukan bohong sunat je. Bohong wajib pun ada. Ada juga bohong wajib. Naam. Bohong wajib pun ada. Apa dia bohong wajib? Contohnya orang ni berkelahi 2 orang. Dia dah muka dah merah. Memang orang panggil hilang dia punya kewarasan. Di tangan dia ada pistol atau ada parang. Nah. Jadi kawan dia kejar lari. Kita masuk dalam rumah kita, kunci pintu. Jadi ada dia mari. Mana si dogol tadi? Si penjahat tu mana? Begini pegang parang tangan dia. Mana kalau jumpa mungkin dia akan catuk tak kepala kawan tu. Kita kata, tak ada sini. Tak ada sini. Ya kau tak ada? Tak ada. Dia lari tu. Jadi kita pun halau dia pergi lain. Maka itu wajib berbohong. Bukannya bohong sunat je. Jadi tuan-tuan aduk main bohong sunat. Hari ni saya upgrade satu lagi. Bohong wajib pun ada. Bohong yang harus tu lain cerita lah. Kan? Bohong yang harus lain. Mana nak menyelamatkan nyawa, mesti kita bohong untuk saat itu. Kemudian kita bercakap lah dengan dia tu pula lepas ni. Apa yang kau buat dengan dia, apa yang kau kena dia. Kita nasihat dia. Kalau tidak kan aku tolong, kau mati malam ni. Jadi lepas ni taubat. Pergi minta maaf dengan dia baik-baik. Jadi kita damaikan. InsyaAllah. Yang ketiga, di antara suami dengan isteri. Suami dengan isteri ni, kita kena tengok kalau isteri itu atau suami itu kaki cemburu, dia panggil cemburu buta ataupun cemburu gila, kita kena ada kalanya kita kena cakap bukanlah bohong, tapi dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil at-tauriyah. Tauriyah ni cakap belik sikit. Manakala kita cakap betul, dia marah. Kita kerja contohnya, kena bercakap lah dengan orang perempuan dah. Customer ke apa benda. Tapi jangan ambil kesempatan duk sengih-sengih yang customer pula. Lah, itu tak boleh. Itu dosa lain pula. Adakah boleh cakap? Awak cakap itu. Dengan, jadi kita cakap, itu makcik aku tu. Jadi, kena cubalah damaikan isteri. Jangan cuba menyebabkan dia jadi cemburu. Cemburu bukan sekat buta, cemburu gila. Yang menimbulkan kesusahan dalam masyarakat. Ni ada ni seorang kawan kita ni siapa bercerai-cerai dia. Sebab katanya isteri dia cemburu sangat-sangat. Ustaz nak bawa beg nak pergi mengajar pun dia, awak sukalah pergi masjid ramai orang perempuan ikut awak. Sampai begitu dia punya cemburu. Saya kata ini bukan buta ni, cemburu gila. Nak pergi mengajar pun tak boleh. Apa masalah budak perempuan ni macam ni. Jadi mana ya, kita jangan guna bahasa dia panggil bahasa penipu, tapi kita boleh guna bahasa tauriah ataupun ta'rid. Dia panggil bahasa bahasa cakap pinjam. Cakap pinjam. Contohnya ni. Saya buat contoh ni tuan-tuan guna untuk masalah ni, bukan untuk menipu ya. Untuk kepentingan kedamaian, jangan untuk menipu, jangan. Ibrahim, boleh jadi Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama salaf, dia kata, idza tabalahu man yakrah. Orang yang dia tak suka mari nak jumpa dia. Orang dia tak suka mari nak bertemu dengan dia. Dia tahu dah orang ni pasal kaki kelentong ke apa benda, scammer ke mari. Tak. Jadi dia tanya, dia kata Syekh ada di rumah. Orang ni tanya, Syekh maujud? Tak, Syekh ada. Dia ajar kepada pembantu dia, jariah dia, hamba dia, pergi cakap dia, utlubhu fil masjid. Dia tak kata tak ada. Kalau kata tak ada, bohong. Ingat. Dia tak kata Syekh tak ada, tak. Syekh kata pergi cari dia di masjid. Cari di masjid. Maknanya jadi nampak macam dia tak ada di rumah lah, dia duduk masjid. Yang orang itu pergi. Jadi jangan kata aku tak ada sini. Itu bohong. Satu. Itu cakap belik. Yang kedua, Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi rahimahullah, iza tuliba fil manzil wa huwa yakrah. Kalau orang mari dia nak cari dia, orang tak suka, khatta dairatan. Dia ambil pen dia buat bulatan dia. Dia cakap kepada jariah dia, letak tangan dalam bulatan, suruh jawab. Pakcik,
Dia tak ada di sini. Di sini tu atas bulatan tu, tangan sini. Dia tak ada sini, bukan tak ada atas rumah. Ini satu ta'rid. Jadi guna ni untuk kepentingan, jangan guna untuk karut ni. Yang ketiga, Abdullah bin Utbah, dia kata dakhaltu ma'a Abi Ali, yani Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Aku pergi jumpa Umar, patut dia ada baju comel pakai. Kebetulan baju comel. Jadi bila dia keluar daripada rumah khalifah ni, orang tanya dia, "Hei, Amir Mukminin ni bui baju comel kamu ke tu?" Jadi kalau bui juga kan mana nak pergi minta ni? Fakuntu aku tak kata, baju aku ni. Kalau kata dia kata, kalau kata bagi, menipu. Kalau kata tak bagi, memalukan tuan rumah. Habis dia kata apa? Jazallahu Amirul Mukminin khaira. Allah Taala lah balah kepada Amir ini kebaikan. Dia doa. Mana dia tak jawab soalan tu, tapi dia lari. Ini kita penting juga dalam ilmu-ilmu dalam masalah ini. Saya buat contoh, dia panggil dalam bab helah ada juga. Contohnya orang ni kata kepada isteri dia, "Mu kalau turun ikut tangga ni jatuh talak." Bini dia emergency nak keluar daripada rumah ni, nak pergi beranak ke, nak pergi bersalin ke apa tak. Jadi jangan turun lah. Kalau turun jatuh talak. Habis dia pergi tepi tangga tu, dia terjun, dia tak turun. Kata di ahli helah, dia kata tak jatuh talak sebab dia tak turun. Suami dia kata tu, kalau mu turun jatuh talak. Ataupun dia terjun ikut tingkap. Allah jangan dia cari pasal lah kita nak beranak ni. Contoh nak bersalin suruh terjun ikut nela, jawab dia beranak situ kawan tu. Baiklah. Satu lagi kata-kata hikmah yang menarik. Dia kata tabi'atul rajul an yuhibba an yakuna awwala rajulin fi hayatil mar'ah. Dengar ni. Laki-laki dialah orang yang pertama bercinta dengan wanita itu. Isteri dia itulah. Orang laki-laki dia nak jadi lelaki yang pertama bercinta dengan wanita ini, dengan isteri dia tu. Wa tabi'atil mar'ah, tabi'ah orang perempuan tuhibbu an takuna akhiran mar'atin fi hayati. Jadi orang perempuan pula tak mahu. Dia tak apa. Dia nak dia ni yang terakhir, isteri yang terakhir. Tak kira lah nombor 4 ke nombor 3, yang penting dia yang terakhir dalam hidup suami dia. Apa dia maksud dia ni? Maksud dia ni, mana seorang laki-laki ni dia tak mahu. Dia tak nak. Mana isteri dia ni bekah gawe orang, bekah girlfriend orang, bekah duk mengorak dengan orang panggil lebu dah. Jumpa dengan kita tu yang ke berapa puluh dah contohnya. Tak, dia nak mal habibu illa al habibil awwali. Cinta yang kata cinta pandang pertama, cinta yang awal itulah yang terbaik. Jadi kita nak, mana kita lah orang pertama yang mengetuk hati wanita itu yang the best. Wanita ni tak apa dia. Wanita ni tak ada masalah. Laki-laki tu pernah kahwin 10 kali ke, dah bercerai, yang penting dia yang terakhir. Yang lain-lain semua hilang belaka dah. Itu sikap wanita. Baiklah para jemaah sekalian, itu kata-kata hikmah yang menarik kan. Maka satu nasihat yang perlu kita nasihatkan dalam masalah ini, iaitulah kita sebagai laki-laki, awak sebagai perempuan, tak usahlah duduk mengorek-ngorek kisah-kisah yang lampau. Tak usahlah mencari-cari orang panggil kenangan-kenangan yang buruk ataupun yang tak buruk di masa lalu. Tak usah. Dia ada setengah laki-laki dia tanya, awak dulu awak dulu. Tak, you dulu. Darling dulu. Waktu muda-muda tu pernah mengorak dengan orang tak? Pernah jadi gawe orang tak? Jadi girlfriend orang ke? Pernah. Saya dulu pernah gini dengan orang ni, dengan ni. Tapi semuanya tak jadi belaka sebab gini. Nah, akhir sekali si suami ni pula yang akan jadi masalah sebab dia akan jadi curiga dengan isteri. Isteri aku ni bukannya orang panggil pencinta yang pertama. Aku ni orang yang ke-10, yang ke-15 dah. Rupanya lebu dah budak perempuan ni. Tengok. Tak payah cerita kisah-kisah lama, kisah-kisah yang abin. Isteri pun sama. Jangan duk tanya lagi suami, awak dulu pernah dak kacau perempuan tu lah, tak payah. Jadi yang dah lepaslah. Masing-masing kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, masing-masing kita istighfar, masing-masing kita insaf apa yang telah berlakulah apa yang telah pergi fat. Tetapi peristiwa-peristiwa yang berlaku itu biarlah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Kalau kita seorang bapa, kita kena ingat keburukan itu
kita tak mahu diulangi oleh anak-anak kita, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai bapa yang pertama sekali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma, ini doa. Kalau boleh tulis, kalau tak boleh tulis, tulis ikut Melayu lah. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali wirasatan li awladi wa zurriyati. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan mana-mana perangai aku yang buruk, yang tak baik itu menurun kepada anak-anak cucu aku. Jangan, ya Allah. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala tidak jadikan peristiwa yang buruk itu berulang balik pada anak cucu kita. Doa pada Allah SWT. Jadi masing-masing merahsiailah perkara-perkara yang sudah berlalu. Kalau kita nak buka rahsia pun buat apa? Biarlah kita suami isteri, kita bina hidup baru. Perkara yang lepas sudah lepas, perkara yang akan datang kita dalam keadaan harmoni, hidup sebagai suami isteri yang muslim, yang muslimah. Kata orang, rumahku syurgaku. Biarlah kita hidup sebagai orang yang nak mencari syurga, mendamba syurga adalah hidup kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mati kita ni semua dalam husnul khatimah, dan bangkit di akhirat esok dapat berkumpul balik dalam syurga yang abadi, yang penuh dengan nikmat, yang penuh dengan segala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi setakat itu dululah. Mudah-mudahan 3 pembohongan tadi perlu diambil iktibar untuk keperluan, bukan untuk suka-suka. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.